Apa yang berlaku, kadang-kadang kita memilih rumah mana nak pergi. Kalau rumah tu kita tahu menu dia memang best-best, yang tu nombor satu. Menu rumah tu saudara ni dah lah tua, kan sekian-sekian, dia angkat air dengan biskut kering je. Yang tu tak apalah, lambat-lambat sikit tak sempat pun tak apalah. Yang rumah besar, cantik, rumah orang kaya, siap buat rumah terbuka, yang tu beria-ria kita pergi. Tapi bila ada saudara yang susah, rumah pun naik kayu berbunyi-bunyi, kan, itu kita buat pilihan yang terakhir, ataupun tak pergi pun tak apa. Allahu Akbar. Satu lagi, kadang-kadang apa yang berlaku, kita utamakan apa? Kawan-kawan, rakan sekerja, lebih daripada ahli keluarga. Rumah adik-beradik tak habis lagi pergi, rumah kawan beria. Saya ni pesan pada diri saya juga. Kalau cara mak ayah saya daripada kecil sampai dah kahwin ni pun, hari raya pertama memang kami tak boleh pergi mana-mana, menyantuni semua keluarga yang datang. Hari raya kedua kami pun tak boleh pergi mana-mana. Hari raya kedua, walaupun dah kahwin, ada anak dah 7 dah pun saya, semua dengan menantu-nantu, semua kena angkut belaka pergi ziarah rumah saudara mara. Tak dibenarkan daripada dulu sampai sekarang. Kalau kami memang tak boleh cakap. Seolahnya kami adik-beradik dah dididik macam tu. Hari kedua tak boleh nak cakap nak pergi rumah kawan, walaupun kawan tu ada rumah terbuka hari kedua. Mesti habis dulu pergi rumah saudara mara yang duduk dekat, yang jauh, yang mana boleh sampai. Hari kedua tu pagi sampai malam. Pak saudara tu saudara mana yang dekat semua singgah. Tak kisah macam mana buat makan, buat minum, memang itulah didikan daripada kecil sampai dah tua sekarang. Syaratnya begitu. Raya ketiga barulah mak ayah bagi nak pergi rumah kawan-kawan. Walaupun dah terlepas rumah hari terbuka tu semalam. Masya Allah. Sebab apa? Sebab ia adalah satu tuntutan. Kalau tak tunggu raya, lagi tak pergi. Kalau raya pun tak pergi, tak raya lagi tak pergi. Kadang-kadang anak saudara tak kenal pak saudara, tak kenal tok saudara, tak kenal tok sepupu. Betul atau tidak? Zaman sekarang, dalam grup WhatsApp, dengan kawan-kawan meriah, dengan keluarga krik. Tak meriah, tak seronok borak dengan ahli keluarga. Sebab apa? Masing-masing diuji keimanan sejauh mana tuntutan kita menghubungkan silaturahim. Sebab itu ada khusus sedekah yang jauh, namanya sedekah lah. Tapi bila sedekah qarabah, pahalanya berganda. Bila kita memberi kepada ahli keluarga, kita ada perasaan sikit. Perasaan tak puas hati, dulu kita susah dia tak tolong. Mak saudara tu dulu marah kita macam apa. Bila anak dia susah, serupu kita, kita rasa berat nak tolong. Tapi lagi susah kita nak memberi, lagi tinggi tingkatan pahala sedekah tersebut. Allahu Akbar. Yang terakhir, cerita ini diceritakan dalam kitab Al-Kabair, bab dosa-dosa besar tu. Dalam satu majlis, sahabat Nabi menyampaikan ilmu. Ketika ini Rasul sudah wafat, tapi saya tak ingat nama sahabat Nabi ni. Satu ketika tengah menyampaikan ilmu, sahabat ni pun kata, pergilah sesiapa yang memutuskan silaturahim keluar daripada majlis ni. Lepas tu bangunlah seorang lelaki pemuda bangun keluar daripada majlis, sebab dia terasa seolahnya dia lah. Dan memang dia pun, dia teringat yang dia ada putuskan silaturahim. Dia pun bersegera pergi rumah mak saudara dia. Lalu dia minta maaf dan dia hubungkan balik. Mak saudara dia pun bertanya, kenapa kamu tergesa-gesa tiba-tiba main minta maaf? Lalu dia pun kata tak tahu, tetapi itu disuruh oleh, saya tak ingat sahabat Nabi ni Anas bin Malik ke Ibnu Abbas, tak ingat. Kemudian selesai majlis, dia pun pergi bertanya kepada sahabat Nabi ni, kenapa? Lalu dia berkata, sesungguhnya rahmat Allah tertahan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Seolahnya asbab ada orang putus silaturahim tu, rahmat Allah ditahan dalam majlis ilmu itu tadi. Sahabat Nabi ni wali Allah, dia boleh nampak. Lalu mungkin wallahu alam bagaimana dia boleh rasa, dia pesan begitu keluar. Begitulah yang berlaku dalam rumah tangga kita kalau ada yang memutuskan silaturahim. Ada seorang suami ni kata, Ustazah, saya dah 2 tahun tak balik rumah mak saya. Kenapa? Isteri saya tak bagi. Isteri tak bagi. Isteri kata, kalau balik rumah mak, saya akan mohon cerai. Saya akan mohon fasakh. Saya takkan bla bla bla. Suami ni sayang isteri, sayang anak semua, tak balik rumah mak. Subhanallah, saya kata berdosa besar isteri itu.
Berdosa besar. Dan encik tak wajib taat pun. Memanglah tak wajib taat. Dan kalau suami pun mengharamkan isteri balik rumah mak ayah dia, pun tak wajib taat. Sampai tahap tu, ini dibincangkan oleh alim ulama. Sebab apa? Suami menyuruh sesuatu perbuatan yang haram, memutuskan silaturahim termasuk dosa yang besar. Selepas dosa meninggalkan solat, dosa meninggalkan puasa, dalam bab terawal dosa besar memutuskan silaturahim. Subhanallah, Allahu Akbar. Isteri ni tak balik, mak ayah kecil hati. Mak ayah sakit pun isteri tak balik. Yang menanggung dosa semua suami. Mungkin ada masalah rumah tangga. Isteri ni bila saya tanya kenapa dia tak bagi balik, sebab kecil hati sangat dengan mertua. Mertua pernah cakap begini. Dan memang betul suami ni cakap apa yang mak saya cakap memang tak patut sangat pada isteri saya. Sumpah seranah apa semua sekian-sekian. Tetapi dia tidak boleh menghalang anak lelaki untuk berbakti kepada ibu ayah. Jadi subhanallah, kesimpulan daripada perkongsian kita yang ringkas ini, sempena Aidul Fitri, maka kita jagalah perkara yang diharamkan batasan Allah, dan kita buatlah segala kewajipan, jangan gugur sampai tak semayang sebab sibuk beraya, kekenyangan, tidur bangun-bangun asar. Subhanallah, layan buat rumah terbuka, kan, layan-layan orang sampai tak solat. Janganlah pula kita hanya jemput orang-orang yang tertentu saja. Jemputlah terutamanya orang susah, orang miskin. Diorang ni malu pakaian diorang pun lusuh. Tetapi mereka itulah tetamu yang sebenar, yang benar-benar gembira dan bahagia. Kita jemput orang-orang yang tertentu yang datang rumah kita pun dah menyandar, dah tak sentuh dah. Dia kata dah kenyang sangat dah. Tapi orang yang lapar dan dahaga begitu ramai, pergilah jemput khusus. Nanti datang raya ya, siap tak datang siap hantar lagi. Masya Allah, menyantuni asnaf dan fakir miskin. Subhanallah. 5 minit lagi ya Ustazah. Ustaz pesan tak beri salam. Suami saya pesannya, Ustaz tak beri salam tadi. Saya dapat ni daripada cik suami. Siap ada emoji senyum lagi cik suami pun. Ada kat luar tu cik suami. Dah rindu lah tu 2 jam tak jumpa. Subhanallah. Dia kata 5 minit lagi ya. Lepas tu dia kata suami saya tak beri saya salam. Nanti saya jelaskan. Bukan macam ni. Saya kan dulu kalau ceramah saya salam dengan semua orang. Orang yang salam pertama kedua dah balik, saya sampai akhir 2 jam saya tak balik lagi. Lepas tu akhir-akhir ni sebenarnya memang 2 hari ni saya rasa memang kena, sebenarnya saya hilang keseimbangan. Sebenarnya solat tadi pun dengan susah payah juga sebenarnya. Sebab bagi orang mungkin normal lah, dah tua mungkin normal. Saya tak adalah tua sangat kan, Masya Allah. Tapi hilang keseimbangan tu, mata saya jadi berpinah, berpusing. Saya rasa macam nak jatuh, macam tu lah. Jadi pergerakan tu tak boleh laju. Tu yang saya pesan sangat AJK. Kalau boleh AJK pun jangan salam cium kiri kanan. Bila saya pusing-pusing, saya tu jadi macam hilang keseimbangan, nak jatuh macam tu. Saya memang ada masalah vertigo. 2 hari lepas saya kena vertigo. Jadi kesan dia tu kadang berhari-hari baru hilang, 2-3 hari baru hilang. So kestabilan tu tak stabil. Jadi kadang tu dah dipesan pada orang ramai, orang salam saja okey. Tapi kadang AJK pun beria juga. Bila pusing kiri kanan tu terus dia jadi macam berpusing. Saya bukan tak nak peluk, tapi sebab pagi tadi pun saya masih tak stabil. Itu yang suami saya kata tak payah salam. Sebab kalau saya bermula seorang dua je, nanti yang lain pun semua datang, saya tak sampai hati, akhirnya saya salam juga sampai tu. Jadi dia macam suami ni risau saya lah. Bukan apa ya, risau. Jadi macam itulah cerita dah habis je kuliah ni nanti. Dia pun bagi 5 minit. 5 minit pun dah habis dah cerita pasal ni saja. Kena taat ni perintah suami, kan dia merajuk kan. Gitu. Sebab sebenarnya program kita dah masuk 2 jam setengah dah. Kita mula daripada pukul 9. Kalau ikutkan tazkirah kita dah mula sebelum tadi, iaitu tentang solat tasbih.
Subhanallah, maka sekadar itulah perkongsian. Saya mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat insya-Allah. Semoga Aidilfitri kali ini lebih bermakna. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka dengan itu saya pun ucap selamat Hari Raya Aidilfitri, iaitu selamat kembali kepada fitrah insya-Allah. Saya sayang semua muslimat kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berada di sini, yang berada secara live, terima kasih banyak, sayang semua. Dan insya-Allah petang ini di masjid mana? As-Salihin Kepala Gajah. Ada Kepala Gajah, masya-Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, panggil ni Mak Siti, panggil Mak Siti. Ni mana Haja Aisyah? Mama. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih semua. Dan sebelum pulang, muslimat sekalian, masjid ni ada tabung. Janganlah tinggalkan rumah Allah ini sebelum kita tinggalkan bukti kasih dan cinta kita kepada Allah dan kepada jalan Allah. Dan masjid ini akan jadi saksi. Maka subhanallah, kita berilah sumbangan dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan tabung derma untuk masjid baik pulih. Banyak nak baik pulih. Tengok tak dinding tu, ditutup dengan plywood. Okey, banyak nak baik pulih. Subhanallah, kita berilah jumlah yang kita sayang. Antara RM50 dengan RM100, mana lagi sayang? 100. Jadi bagilah 100. Antara RM5, RM10, RM10 lagi sayang. Bagilah jumlah yang kita sayang. Sebab memberi apa yang kita sayang itu adalah satu ciri-ciri keikhlasan. Kita beri pada Allah apa yang kita cintai. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, kamu belum dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Sebab itu janganlah kita asyik duduk bagi duit RM1, RM2 padahal kita mampu bagi lebih, alasan ikhlas. Padahal kalau RM1, RM2 hilang, kita pun tak cari sebab kita tak sayang. Belajar memberi di jalan Allah jumlah yang kita sayang, insya-Allah. Okey, subhanallah. Terima kasih semua yang berada di live. Jumpa lagi, masya-Allah. Sebab saya nak buat pengumuman sikit. Rasanya tak silap Ustaz cakap malam tu Isnin rasanya. Isnin apa tu? Tak tahu. Alhamdulillah, jumpa lagi. Lebih kurang 2,000 lebih yang hadir sama secara live. Alhamdulillah.